الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamd wa lakal syukr. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi fujurina fi bukurina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal dapat berpagi kita dengan nikmat-nikmat Allah, dan sentiasa kita meminta rahmat daripada Allah. Jadi kita celak mata pun kita dah sebut alhamdulillahilladzi ahyana. Allah bagi peluang untuk hidup pula kita hari ini, dan sentiasa kita ingat hidup yang tak lama pun hidup dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia buat hidup ini untuk nak uji kita. Kita baru dalam ujian Allah. Siapa nak sangka dia kita 4 bulan lebih kena duduk dalam keadaan PKP, bergerak kepada PKPP. Semalam 2-3 hari lepas pun menteri kata kalau angka sedang naik sekarang mungkin jadi PKPB pula. Tutup balik masjid, tak boleh nakah sepadan negeri. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkatkan bala kita yang kita tak sangka belaka. Apa yang Allah nak uji ni ada hikmah yang kita tak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa beringatkan kita dan sahabat-sahabat Nabi supaya setiap situasi apa pun kita adalah peluang bagi kita orang beriman. Boleh bersyukur kepada nikmat yang Tuhan bagi, itu peluang. Bila Tuhan uji dengan susah, mungkin Tuhan nak peluang nak tengok kita sabar setakat mana, ataupun pandai hati hidup. Dengan peluang-peluang ini kita boleh ambil. Hari jemaah sekalian, kita pagi ini diberi peluang untuk berada di waktu fajar yang kita semua tahu dalam 10 awal Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala ada sebut dalam suratul Fajr. Surah ini diturun bersumpah dengan waktu fajar, kerana Allah Subhanahu wa taala setiap ayat yang mengandungi sumpah yang diakui kebenaran itu ada oleh yang insya-Allah akan ambil manfaat daripada apa yang Allah nak cerita dan kelebihan-kelebihan yang ada pada saat ataupun ayat yang Allah sebut tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan sebut wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar. Kita alhamdulillah pagi ini boleh berada di waktu ini. Sebelum subuh, lepas subuh, fajar yang kita melagi bab waktu, ada fajar kazib, fajar sodik. Kita baru diisytiharkan oleh kerajaan
Majlis Agama Islam, bahawa subuh kita ni kena lewat 4 minit ni. Itu waktu fajar, solat fajar, raka'atanil fajr Nabi sebut. 2 rakaat sunat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu kelebihan fajar lah tu. Tu sebut. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sebut tentang suruh kita semaya, sujud pada Allah. Dan tersebut khusus daripada ayat itu, wa qur'anal fajr. Ulama mufassirin menghuraikan tentang Quran al-Fajri, iaitu solat subuh, dan Quran-Quran yang kita boleh baca di saat-saat ini, di saat waktu fajar ini. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda, yang akan disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah yang berpagi bersama kita. Saya selalu sebut kepada kita, bila amal kita buat apa-apa saja, baik ke buruk, Allah akan saksi sendiri. Rasul, orang beriman, para malaikat, langit bumi yang kita bijak mari tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Segala debu-debu yang kita bijak, atharukum tuktab, kita ditulis oleh Allah. Amalan kita, apa yang disebut masyhuda di sini, dalam ulama mentafsirkan, kita ni ada 2 malaikat yang bergilir, yata'aqabuna, tugasnya bil laili wan nahar. Ada mari semalam nak balik, nak seorang lain pula bersesi tugas kita ni. Jadi Allah sengaja tanya, apa khabar Haji Nasir kita semasa kamu tinggal tadi? Dia dah kalian berdoa, imannya tetap, sujud pada Allah. Padahal Tuhan tahu pun. Tuhan tanya, nak saksikan kita. Dan dia tanya pula hak turun. Kau masa mu turun tu, apa dia buat? Dia buat, dia sujud, dia berdoa, dia beriman, dia yakin, dia takut kamu, dia harap kamu. Semua tu adalah saksi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu fajar. Demi waktu fajar, walayalin ashr, dan pada malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni malam mana 10? Kita ada setahun 365 kalau ikut kiraan Samsiah. Kadang-kadang 364 dalam setahun tu. Iaitu malam yang 10 daripada awal Zulhijjah, atau yang akhir daripada bulan Ramadan, yang berkelebihan dan disuruh membanyakkan ibadat pada masa-masa tersebut. Ulama mufassirin banyak menghuraikan walayalin asri ini, iaitu 10 awal Zulhijjah. Bila ditanya, Ibnu Katsir menghuraikan di antara ulama yang kata, kalau nak kira malam hak mana lebih, nak siang hari hak mana lebih, 10 ni. Hingga ada kata ulama, kalau 10 malam akhir Ramadan, kalau 10 hari 10 awal Zulhijjah. Itu kelebihan, keutamaan yang Allah bagi kepada kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mulia kita, Allah muliakan umat Nabi Muhammad ini dengan hidup tak lama. Kalau nak hidup lama susah juga kita dah. Susah kita sebenarnya kalau nak hidup di dunia ni sampai beribu tahun. Sekarang ni kita sedang menghadapi situasi kita pergi menghadap ke halumah Allah. Wa man na'ammirhu nunakkisu fil khalq. Siapa yang kami nak bagi umur dia jadi panjang, Allah akan ubahkan. Kami akan ubah bentuk, rupa, keadaan, kejadian dia. Kita dulu lemah, lepas tu kuat. Sekarang
balik kepada lemah semula. Mata kau tak nampak, telinga kau tak dengar, lutut kau sakit, kau tak cekap. Kita ni untuk nak hidup. Sebab tu sikit lagi kita akan jadi budak balik. Minkum man yutawaffa. Lepas umur kita tua tu, nanti kita ada hak mati terus dijemput oleh Allah. Ada orang Tuhan man yuraddu ila arzalil umur. Siapa umur jadi hina, jadi kau tak cekap, orang hak duk jaga kita pun kau benci kita dah. Lama mati datuk ni. Kena duk beli pempoh mahal, kena duk jaga siang malam, kena hati kita tak nak juga deh. Sampai kau orang benci belakang kita. Anak-anak hak umur besar nak tak ceruk mana mak kita ni. Duk sini busuk dah. Nyokubainya apanya, tahiknya, kecing koksenya. Tu kita tak nak sampai tahap itu kita dipanjangkan dan kita disusahkan balik. Kita insya-Allah bagi orang-orang yang dimanfaatkan, diberi peluang hidup dia sekejap, tapi dia ambil penuh peluang kesempatan itu untuk bersiap sedia untuk nak hidup yang kekalnya di sana. Jadi insya-Allah kita berdoalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu dah pada awal-awal masa hidup cerita Bani Israel hidup 3000 tahun beribadat penuh full. Sahabat dengar tu macam sayu hati kita ni nak hidup 3000 tahun, nak buat amal 3000 tahun, hidup pun tak sampai 100 tahun. Kalau turut riwayat tafsir, sebab kepada turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuhan nak mulia kita dengan ada satu malam, yang malam itu diturunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan start turunnya Quran kepada kita. Pada malam itu lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau sama maknanya 84 tahun lagi. Kalau lebih baik tak tahulah berapa. Tuhan nak bagi peluang satu malam, tapi lebih baik. Kita nak hidup 84 tahun ni, jarang orang nak boleh buat amal dia. Tapi insya-Allah kita ambil peluang tu untuk ambil penuhkan apa yang kita terlepas. Kita baru lepas baru ni 2 bulan lepas. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu yang Allah bagi untuk kita nak uji kita. Suruh kita puasa, suruh buat ni, bagi peluang. Lepas tu 2 bulan, 10 hari, 2 bulan. Ni 10 hari tambah ni dia panggil ayyamin ma'lumat pula dah Tuhan sebut dalam Quran. Nak suruh kita tak terlepas peluang-peluang ini. Kita ambil peluang sebelum kita ditarik balik peluang. Hari tu tak mari masjid. Bila orang koci masjid, dia ingat kau masjid pula. Hari tu kau masa duit banyak, orang suruh pergi Mekah, tak pergi Mekah. Lah ni orang tak pergi Mekah. Susah kita. Sikit lagi kita tak sihat. Kau ada pitih tak buat. Kaya sebelum miskin, luar sebelum sibuk, sihat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Kita kau sihat tak nak ambil peluang itu. Dan kita hari ni baru ni 4 bulan. Kalau nak didik anak, nak khatam Quran, nak buat agrotani di rumah, nak belajar apa pun dah belakang. Bagi orang yang kira ambil itu dah peluang aku. Allah dipahamkan, saya yakin kita semua ni jadi tu imam dan khatib belakang baru ni. Tak tahulah sembahyang Jumaat juga kau dulu. Jumaat tu tak lah dia. Kau sembahyang Jumaat dulu, Jumaat tak boleh buat. Boleh sembahyang raya. Peluang boleh jadi setelah hidup ni jadi imam dan khatib. Ada yang bertembah atas tangga. Buat tu duk viral dalam FB dah. Ada ambil mesin basuh buat begini. Kata apa ke mufti katakan. Pakai buat mengejek pula ke agama ni. Ada ambil senapai buat tukar. Itu peluang yang Allah bagi kita satu kali dalam hidup ni. Mungkin lepas ni orang tak jadi dah kita jadi khatib, jadi tu imam terawih. Lama dah duk
komplain orang tu email. Sekali kena jadi tu email. Siapa nak komplain kita? Itu peluang dia. InsyaAllah. Kita tak tahu apa yang berlaku, dan sebenarnya Tuhan nak beri kebaikan kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Pasti kami akan uji kamu dengan berbagai-bagai ujian. Kadang-kadang dengan lapar, dengan susah, dengan kurang harta, dengan apa. Tuhan nak sebut wa basyiris sabirin, laki ayat tu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah. Hak tu hak naknya. Hak Tuhan nak uji, nak suruh kita rasa semua ini milik Allah, dan kita kena kata hak tu inna lillah. Kita kata kau mati ya dek, mati dah tu haji nasib kita, inna lillah. Bukan doa kerja tu, bukan doa orang mati tu. Kita kata kita ni milik Allah, kita ni milik Allah. Cuma doa sunat kita kata kepada ahli dia panggil kalimah istirja' ni. Kita kata kita semua Allah, milik Allah. Kita tak usah duk bimbang rusing lah, sebab bila dia nak beri pun hak dia, biar dia nak tarik pun hak dia. Lalu kita kata wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ni kena kembali pada Allah. Kita kelingat hak tu habislah. Tak kena ada rusing dah lah. Tengok orang aksiden, inna lillah. Orang kata Tuhan tarik, Tuhan uji dia. Kita sebut supaya ingat kalau kita dulu, dan sampai kita beringat kepada orang lain, kita semua ni milik Allah. Hari ini kita diberi peluang belah-kisah sikit lagi tak mari, nanti orang usul tak dapat tu email. Tu kalut kita. Itulah peluang. Wal fajri wal layalin ashr, satu peluang besar untuk kita sama-sama rebut peluang. Kalau tengok dalam syarah yang ditulis oleh Imam Saleh, 44 poin yang mau baca. Dia kata Allah muliakan Nabi kita dan umat ini dengan 3 benda. Pertamanya sebab masa. Tadilah ada Lailatul Qadar, ada 10 akhir, ada waktu fajar yang dikhususkan untuk bagi orang yang nak kepada benda tu, dia akan dapat berganda-ganda. Sebab tu imam-imam hidup tak panjang pun. Kalau tengok Imam Syafi'i sendiri hidup, Imam Nawawi hidup 40 tahun, Hasan Al-Banna tu 43 tahun dia hidup. Tapi beribu kampung di Mesir dia masuk. Berapa risalah dia tulis dalam kitab Majmu' Ar-Rasail dia. Risalah dia dah belaka, dakwah pemimpin, sampai kepada orang wanita, kumpulan, semua dia sampai. Risalah dia, risalah untuk pelajar, sampaikan semua. Dia ada dakwah, dia ada masuk kampung, dia ada sampaikan risalah untuk supaya umat Islam ini sedar bahawa sekarang kita tidak ada khalifah. Kita kena bina balik peribadi Muslim, kita kena bina balik keluarga Islam, kita kena bina balik masyarakat Islam, kita kena kembali balik sebagai kekuatan Islam. Sekarang Islam tak ada kekuatan, Khalifah Utsmaniyah dah jatuh, kita hilang punca nak ikut kat mana. Kita susah juga kalau pemimpin tak arah kita dia, selera kita ni tenang kabut baru ni dia. Tapi ada pemimpin kata kena bakar mah. Hei, orang lelaki boleh bakar mah kau ustaz? Bukan mah ni, mah ni. Kena kabut juga orang lelaki bakar mah masuk masjid. Bukan tu dia. Kita diberi peluang, dan benda ini kita tengok apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah muliakan waktu untuk kita ambil peluang tu. Ada lagi Allah muliakan kita umat Nabi Muhammad ini dengan sebab tempat. Kita tak payah nak pergi Mekah ni. Ada tempat yang Allah muliakan kita bila berada di situ dengan niatnya kerana Allah, kita dapat pahala. Kita duduk luar niat iktikaf tak boleh pahala. Tapi bila duduk dalam masjid boleh pahala. Dan di masjid pula ada beza. Kalau semaya belakang tu imam hak nombor 1, belakang tu imam. Hak nombor 2 dia kiri.
kanan, kiri, kanan gitu. Sebab tu kalau kita kata aku nak duduk belakang tu imam, tapi sah awal tak penuh, dia lebih hak sana lagi pada hak duduk situ. Kelebihannya tak sama. Tempat yang Allah bagi, tempat ini pun tak sama. Di dalam bumi ini ada bumi tanah haramain. Dalam haramain ada masjid haram. Dalam masjid haram tu tak sama pula. Sebab tu dalam masjid Nabi, kalau boleh gilah masjid asal Nabi buat. Dalam masjid tu ada pula raudhah. Tak sama dengan hadap luar raudhah. Sebab tu berebut sangat duduk situ. Dalam masjid haram ada Hajar Ismail, ada Multazam, ada Maqam Ibrahim. Berebutlah kita nak ambil peluang tu walaupun sekali dalam hidup. Dan dapatkan pahala hak kata 100,000. Kita pergi Makkah, duduk sebelah ni, kita semaya. Satu garisan ini di luar fadilat tanah haram. Masuk sejakoh ya, dapat digandakan 100,000. Sebab kemuliaan tempat tu. Kita doakan boleh ambil grup tempat tu masa kita diberi peluang. Baru ni orang tak mari masjid, nak bagi iktikaf. Ada ulama kata boleh ustaz, kalau kita niat dalam musalla kita, rumah kita musalla, muktakifin bukan iktikaf di masjid, tapi kena buat sekadar kita boleh buat. Sebab Aisyah pernah disuruh untuk iktikaf di tempat dia semaya. Jadi kita pun ambil peluang tu untuk dapat kesempurnaan. Dalam suratul Fajr itu bahagian-bahagian Allah bersumpah wasyafa'i wal watr, bilangan yang genap serta yang ganjil. Ganjil ialah bilangan yang tidak boleh dibagi dua, seperti 3, 5, 7. Bilangan yang genap hak tersebut dalam huraian tafsir ada huraian khusus tentang syafa'i wal watr. Nanti kita sebut semula. Dalam suratul Fajr Allah suruh kita tengok, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah kami tetap akan binasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad? Tidakkah kamu perhati bagaimana Tuhanmu telah melakukan mengazabkan terhadap kaum Ad? Banyak ke dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhan azab kaum gajah masa tahun kamu tak beranak, tahun kamu lahir itu? Kaum Ad, satu kaum yang dihantar oleh Allah untuk seorang rasul, nama dia Nabi. Wa ila adin akhahum Hud. Nabi sebelum Nabi ialah Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Nabi lepas dia panggil Nabi lepas Nabi Nuh tenggelam kaum dia kafir. Baki yang beriman ada nabi-nabi lepas tu, sebelum Nabi kita Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim tu pula dia panggil pula nabi-nabi lepas Ibrahim ba'da tufan, tapi di kalangan Bani Israel adalah anak cucu Nabi Ibrahim. Setelah kita perhati bagaimana penduduk Iram punya bangunan tinggi, tiangnya tu binasa sebab mereka lawan Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya. Kaum Samud wa Jamud wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aqsaru fi hal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Kalau kita perhati, dalam Quran ada sebut, hak kita dah baca surah Fatihah tu ke tak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Fatihah ni disebut sebagai ibu Quran, abstrak kepada isi Quran. Kalau kita baca Quran, 2/3 dalam Quran adalah kisah-kisah. Dan kisah orang yang menentang Rasul dan kena azab. Start daripada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Aikah, kaum Iram, kan sebut dalam Quran. Dan dibinasakan oleh Allah sebab mereka tidak beriman. Jadi iaitu hak beriman tersebut juga. Hak mana? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu cerita nabi-nabi dan penentang dia. Banyak 2/3 Quran duk cerita pasal surah saja. Hak kisah gitu deh. Hak cerita lain dalam Quran
sifat-sifat orang beriman. Kalau orang tanya Quran ni, kalau orang bukan Islam tanya kita, Quran duk cerita pasal apa Ustaz? Kita jawab rekah-rekah mudah. Kalau lagi masa 2 minit Ustaz jawab. Saya kata Quran ni dia cerita pasal 2 golongan. Hak nak masuk syurga dengan hak nak masuk neraka. Hak nak masuk syurga Tuhan sifatkan dia sebagai orang muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin. Ya. Hak tak akan masuk neraka Tuhan sifatkan sebagai kafirin, zalimin, fasiqin. Sifat-sifat dia ada dalam Quran. Nak tengok orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Doa puluh-puluh ayat sifat orang yang masuk syurga. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang muttaqin yang akan masuk syurga ni, dia sifat macam mana? Oh ya. Sifat-sifat dia lepas pada tu. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra. Quran ini beri hidayah kepada orang muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana sifat dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Doa ayat surah tu Taubah tu pasal orang munafik. Surah Baqarah dah cerita dah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Start cerita orang muttaqin 5 ayat, cerita pula kafir 2 ayat. Surah Baqarah tunggu Madinah. Duk cerita pasal golongan yang ada timbul di Madinah ni, satu golongan manusia yang dia kata dengan mulut dia beriman tapi dia yukhadi'un Allah. Sifat orang munafik. 13 ayat duk cerita. Lepas tu cerita pula lah perangai-perangai dia, rupa dia, bentuk sikap tingkah laku dia dalam surah Taubah, surah Munafiqun. Ada satu surah dia cerita pasal sifat dia. Jadi kita baca, kita ukur kita lah. Ukur kita, aku duduk dalam kelompok mana? Kelompok 1 ke kelompok 2 ke kelompok 3? Dalam surah Waqiah dia cerita dah, bila idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Akhir sekali dia kata manusia akan jadi 3 buah dari kiamat. 1 wa ashabul maimanah wa ashabul masyamah. Akhir surah Waqiah dia cerita, fa amma in kana minal muqarrabin farawhun wa raihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin wa amma in kana minal mukazzibin ad-dhalin. 3 buah ni bagaimana saat kematian dia? Orang beriman muqarrabin apa jadi? Farawhun wa raihanun wa jannatu na'im. Allah, terus rehat dia. Hari ni bunyi khabar kata mati, hari ni adalah startnya rehat sepenuhnya sebelum dapat nikmat yang kekal dalam syurga. Hari ni mati, hari ni dah kena azab. Sakaratul maut. Masuk dalam kubur, hempek kubur, gelap kubur, soal kubur. Kalau lepas azab kubur, kata Nabi, lepaslah azab selepasnya. Itu peristiwa-peristiwa yang ada cerita dalam Quran. Lepas tu ayat-ayat lain duk cerita pasal ayat makruah kita baca tentang kauniyah. Banyak tu ada tanya pasal kita, afala yanzuruna ila afala falyanzur insanu ila ta'ami. Manusia tengok kodok makan ni hok duk makan. Tengok tak kita? Mari mana nasi kambing kejap lagi nak makan dia? Tu kita perhati, tengok. Mari mana? Anna sababnal ma'a sabba, kami cungguh dia kata. Air daripada langit dulu. Summa saqaqnal arda saqqa, kemudian pecah bumi, letak biji gapo letak atas bumi tumbuh. Fa ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhla. Dia sebut 8 jenis rasa situ. Pokok-pokok tumbuhan. Yang kita tengok berapa persen? Habba ni beras, gandum. Kini berzakai ada 100, 200 macam padi kita tu. Wa inaban macam nato, boktel ni. Kalau pokok inak dia macam tu. Berjunjung. Banyak kan rumah kita buah labu apa dah. Wa zaitunan, pokok zaitun macam pokok rambut teh, buah di ujung. Wa nakhlah, pokok macam cacah sebuah tapi duduk atas buah dia.
Orang Arab ni dia ada pokok tamar. Kita tak ada pokok tamar, baru duk tanam buah juga pokok tamar. Dia mari tengok, oh, tamar dia agak kecil ya buah dia. Tapi buah besar pada besar. Itu bukan pokok tamar, itu pokok bini. Oh, kata terang makan tamar kami sedap. Sedap pada tamarmu, kita kata. India bagi makan tamar kita. Tengok sekali ke macam pokok tamar ni. Buah kuning ada, merah ada. Benarnya bukan pokok tamar, tapi bentuk pokok tu wanakhla, betul tu. Lepas tu Tuhan sebutlah wa fakihatan wa abba, berbuah. Pasal-pasal buah. Negeri ada buah masing-masing. Nak cari buah gapo, lah ni hak sahur duri musangking. Hak sedap kali dia kedah. Isi duri teh dia panggil. 350 yang sekali. Ada lagi tu yang sebut wa fakihatan wa abba. Sahabat tak faham apa dia wa abba. Sebenarnya kita ayatnya saya nak Umar tanya apa wa abba ni. Wa abba ni rupu. Tahu tu siapa rupu? Dia kata mata'an lakum wa li an'amikum. Bukan untuk kita saja pokok tu. Untuk lembu nanti kita nak makan lembu, kita makan rupu dulu. Ni rezeki hak Tuhan buat proses. Sebab tu kalau hamba ingat dengar sekali tu guru ceramah, masa kita nak makan nasi kerabu tu, Tuhan permudahkan makhluk untuk masuk sesuap mulut dalam kita. Berapa banyak orang Tuhan guna makhluk dia tu hak tanam padi, gala, jual beras, pisang, nanok. Lepas tu hak cari ikan. Bukan cari ikan saja, hak jual ikan, buat ikan kering, beli hak bilih buat budu. Tanah saya ulah. Oh, banyak makhluk Tuhan nak suruh kita boleh makan nasi kerabu sepinggit. Cuba-cuba perhati. Itu ayat-ayat dalam Quran banyak. Ada banyak ayat mangzurah. Hak suruh tengok langit bumi, kejadian kita sendiri, walaqad khalaqnal insan. Jadi ada kita buti 7-5 minit. 7. Nak buti dah. 7-5 minit boleh tak? Apa yang kita 7-10 minit boleh? InsyaAllah kalau masjid kata 7 lama boleh mari kat. Kita ingat dalam peristiwa 10 awal Zulhijjah ni juga dalam surah Al-Fajr ini dia cerita pasal tadi akhir kali tu fa iza ja'atis sakhah, bagaimana di saat Allah nak kiamatkan bumi ini dan akan berkata orang-orang yang kafir yang tak menyesal, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan akhir sekali tu cerita orang yang jiwanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, iaitu saat-saat kematian seorang yang mempunyai jiwa nafsu dia mutmain. Nafsu kita ada ammaratun bisu, nafsu yang lawamah, nafsu yang kita didik, yang kita nak supaya mutmainnah, akan dijemput oleh Allah, panggil balik untuk kita bertemu dengan Allah dengan keadaan irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Itu surah akhir surah Al-Fajr. Seperti pada tajuk tadi yang sebut, kita tak luas sangkaan bila Tuhan uji kita satu-satu benda. Tuhan sebut dalam Quran banyak, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Saya kata ingat tak? Ingatlah. Iz dalam Quran banyak. Kita baca wa iz. Ingatlah ketika mana Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kelimah. Suruhnya, larangnya. Suruh pula luar biasa suruh. Suruh kita anak di satu tempat jauh, tak ada orang, tinggal situ. Bayangkan, apa Tuhan suruh gitu? Tak patut Tuhan suruh deh. Bagi kita. Ada hak larang. Larang. Larang kita tengok. Suruh balik. Patut apa nak jadi? Dia kata bikal fa'atammahun. Maka Nabi Ibrahim pun sempurnakan setelah itu. Dia buat belakang Tuhan suruh. Tak kira, tak kena tanyalah. Apa kena sembelih lembu? Apa kena semaya? Dalam surah ni Tuhan kajak kita banyak. Dia kata qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku melantik kamu menjadi imam, pimpinan ikutan bagi umat manusia. Dia tidak royak kata umat dia, sebab Nabi Ibrahim tak ada umat. Tapi dia sendiri dengan Ismail itu adalah ummatan dalam Quran sebut.
Umat Nabi Nuh ada juga berimeh dia. Orang naik perang Nabi Ibrahim fa'amana lahu Lut. Dalam Quran ada sebut Nabi Lut yang berimeh dengan dia. Kaum dia semua tak berimeh. Termasuk ayah dia Namrud. Nah, bakar dia. Tapi nak ayat kata umat dia siapa? Manusia lepas tu. Inni ja'iluka lin-nasi imama, iaitu Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata qala wa min zurriyati, memohon berkata jadikanlah juga apalah jua kiranya daripada keturunan pimpinan ikut aku. Nabi Ibrahim. Lalu firman Allah Tuhan, permohonan diterima tetapi dengan janji. Kata dia, qala la yanalu ahli zalimin. Anak cucumu hak baik akan jadi pimpinan, hak jahat tak jadi. Jadi lahirnya Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya al-Batu. Tempat dia pergi mana kita kena buat bersunat ni, sunat mari mana bersunat kerak muncul belai kita ni. Nabi Ibrahim awwalu man ikhtatana. Banyak 10 sunnatul fitrah yang Nabi Ibrahim mula kita pun buat tu dia. Kota Mekah boleh ada pun sebab Tuhan uji dia. Nak sambut bulan Zulhijjah 9 kemuncak hari dalam 10 hari iaitu Yaum Arafah. Ni, hari yang berimpungnya segala amal di situ. Orangnya di situ, seluruh dunianya di situ. Kebaikan terhimpun pada hari Arafah. Sebab hari Arafah terbesar. Kemuncak hari dalam 10 hari. Kalau 10 malam itu semalam Lailatul Qadar. Kalau hari itu hari Arafah. Jadi kita doa semoga kita hidup sampai di situ deh. Dan kita buat amal apa yang sepenuh. Bagi kita tak dapat nak pergi sana, kemuliaan tempat tak boleh, Tuhan bagi peluang bagi orang tak haji puasa dan berdoa. Kita ingat doa hari Arafah ni untuk orang Arafah ya? Tidak. Kita boleh puasa dan kita boleh berdoa. Saya banyak tahun sebelum ni dah bawa kurban, pergi ziarah, orang-orang bagi lembu, kita pergi ziarah ke pondok-pondok Tapi kalau nak pergi rumah Tok Guru lepas asar hari Arafah ni, dia kata tunggulah sejam, 2 jam. Kita tunggu kat luar, rupa-rupa dia ambil. Dia duduk berdoa waktu itu sebagai saat munajat dalam setahun. Kita baca deh doa-doa hari Arafah. Kita di rumah ni tidak nanti wukuf sana. Ambil masa tu. Dia ada 2 kan? Kelebihan tadi tempat dan masa. Dan kemuliaan orang. Paling kita rasa kita tak boleh nak jadi orang tu. Kita pergi dekat dia, kita suruh dia berdoa kita. Kita pergi ziarah dia, dapat juga kelebihan kita. Ziarah orang alim tak sama dengan ziarah orang jahil. Kita berkawan dengan orang alim tak sama dengan kita berkawan dengan orang jahil. Itu tanda kemuliaan orang boleh ziarah masuk. Kita berkawan dengan orang beriman, walaupun kita tak semaya, tak beriman, kita akan dapat piah dia. Sebab tu Nabi banding orang berkawan ni sebab bersaing dengan orang buat jual minyak baru. Tak beli pun minyak baru dia, tapi bau busuk tak kita. Tak busuk kita nak saing dengan dia. Orang saing dengan orang jahat supaya kita saing dengan tukang welding. Kita tak welding tapi kain kita busuk juga kena asap. Itu dalil kebaikan yang Tuhan bagi pada kita. Jadi cerita ni ingatkan kita lah. Saya sebut waiz ni boleh ada kurban, boleh ada raya haji, boleh apa semua ni hasil daripada Tuhan uji Nabi Allah Ibrahim. Dan Tuhan lantik dia sebagai ummatan dan ikutan kepada kita semua. Banyak lagi lah kelebihan Nabi Ibrahim dan 8. Dia sebagai Khalilullah. Dia orang yang mula-mula diberi pakaian di hari kiamat. Kita telanjang tak esok. Seperti mana kita mari telanjang tak? Kalau orang dulu kata, mu mari dunia telanjang, tak malu kau? Malu apa masa tu? Malu ke kita orang hari dulu telanjang? Tak malu. Di akhirat Aisyah tanya, tak malu kau ya Rasulullah telanjang belakang? Oh benar lebih berat pada tu lagi nak mikir deh. Tapi orang yang beri pakai hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Dan dia dinama dia dalam doa dia disebut juga. Di antara doa dia, Rabbi ja'alni muqimas salah wa ja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadilah kota Mekah ni bakal nak mari belakang, mari sungguh. Dan dia naik seru wa azzin fin nasi bil hajj. Nabi suruh dia seru ya'tika ya azzin fin nasi bil hajj ya'tu, akan datang di sini dengan jalan kaki naik unta. Amat duduk Mekah tengok di dekat airport.
Oh, ingat aku kapal tu 5 minit sedih. Dia 3 minit, 2 minit flight itu. Musim haji ni. Kita kata mari mana Jakarta, Tokyo. Nak tengok orang berapa pesen dah dunia ni, kita tengok Mekah. Ada Mekah. Oh, orang Afrika pesen ni hitam-hitam semua dia ni. Orang yang hidup pepek pula. Oh, dia orang tahu tengok Malaysia. Dia tahu. Itu tu yang nak suruh kita tengok kebesaran Allah di liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Itu pentingnya kita. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'ali lisana sidqin. Yang suruh Tuhan jadi dia ni, jadi sebutan kepada orang belakang sampai kiamat. Nabi Ibrahim, nama dia diselawat dalam solat. Ni Nabi lain tak ada. Dan dalam doa Nabi kita Muhammad disebut Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul Menteri Agama kita buat doa-doa yang nak suruh mati dalam iman, kita baca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis. Kita berdoa pada Allah supaya Allah muliakan kita dengan sebab kemuliaan masa ini, kemuliaan tempat yang kita berada, kemuliaan orang yang kita bertemu dan bersahabat, supaya kita pula jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu saja masa kita tidak diizinkan untuk kita teruskan. Mudah-mudahan dapat manfaat. Ya Allah, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah, supaya kita dapat dengar benda baik dan kita boleh ikut dan buat amal, termasuk apa yang duk menyampai ni. Allah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا. اللهم انا نسأل خير هذا اليوم وخير هذه الايام، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وعفاه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله.